إلى عرض النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Ibda' binafsik situ. Bahunaka yuqbalu ma taqulu wa yaqtadi bil wa'di minka wa yanfa'ul ta'lim. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah. Arun 'alaika iza fa'alta 'azimun. Fahunaka, maka di saat itulah, di sanalah biasa bisa diterima apa yang kamu ucapkan dan akan patuh dengan nasihat dari dirimu dan akan kemanfaatan suatu pengajaran. Apabila insan tu ibda' binafsi, dimulakan dengan diri dia sendiri, ya, apa yang diajari, mana dia mengamalkan dahulu, maka di situ mana mudah diterima. Orang akan mudah mencontohi, mengikutnya, sebab apa yang diucap, dia ajar adalah benda yang menjadi amalan dia. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah. La tanha, jangan engkau larang, jangan engkau cegah suatu perkara, an khuluqin, daripada akhlak, segala akhlak, wa ta'ti mislah, padahal engkau lakukan perkara itu. Mana perkara yang tidak baik kamu larang, kemudian kamu mengerjakan. Arun 'alaika iza fa'alta 'azimun. Satu kecacatan yang besar atas dirimu apabila kamu melakukan, yakni apabila kamu melakukan perkara yang kamu larang. Kamu larang jangan buat maksiat, tapi kamu buat. Kamu larang jangan menderhakai perintah Tuhan, tapi kamu lakukan. Maka kamu tidak, maknanya menepati. Kalam kamu tidak memberi manfaat. Bahasan kita sini ialah apa? Al-kalam huwa al-lafzul murakabul mufidu bil wa'd. Mufid, mana memberi manfaat, faedah. Maka dia syarahkan ikut tasawuf, itulah kalam yang memperfaedah tadi itu dia. Kunan wa in syi'ta qulta al-kalamu alladhi ya'udu bin naf'i ala sahibihi huwa al-lafzul murakkab min qalbi wal lisan. Wa in syi'ta, dan kalau kau hendak juga mentafsirkan tafsir kalam, iaitu Syekh Muhammad As-Sanhaji dalam kitab Nahu tu, al-kalamu huwa al-lafz, ya, al-kalamu wal lafzul murakkab tu, kemudian mufid bil wada', syarat kalam indan nuha atau indan nahwiyin. Maka di sini dia kata bahas lagi, wa in syi'ta ai bit ta'bir. Kadang kau nak buat takbir yang ketiga ni, kulta, engkau kata al-kalamul ladzi ya'udu bin naf'i ala sahibi, mana kalam yang memberi manfaat, yang kembali bin naf'i, dengan manfaat, ala sahibi, atas tuannya. Dan apabila kamu inginkan, maka bisa kamu katakan kalam yang kembali dengan memberi manfaat kepada pengucapnya. Itu bahasa Indon adalah dipanggil huwal lafzul murakkab. Murakkab apa? Minal qalbi wal lisan. Kalau kena juga boleh ibaratkan kalam yang memberi manfaat ialah kalam yang ada mutabaqah antara zahir dan batin. Kalam yang kamu cakap tadi ialah qalbi wal lisan. Mana apa yang kamu cakap serupa dalam lisan qalbi kamu semuanya itu. Mana kalau kamu cakap tentang hakikat, duduk taraf kamu pun duduk makam hakikat. Itu maksudnya. Kalau kamu cakap lain, doa lain tu belum lagi lah. Mana kalam tu tak akan memberi faedah. Sebab kalam sufi dia tengok dia cakap sikit tapi memberi faedah.
Sebab apa? Kalam itu kalam yang betul-betul mutabik bainal qalbi wal lisan, antara qalbi dengan lisan. Berbanding kalau tidak ada mutabaqah, lisan saja, qalbi lain, maka kalam tu tidak dapat memberi faedah dalam mentarbiah. Kemudian masuk al-mufid. Kalau dalam nahwu, mufid memberi faedah, ya. Contoh qiyamu Zaid, Zaid qaim, atau qama Zaidun, mana memberi khabar apa? Qiyami Zaid, memberi cerita Zaid itu berdiri. Itu dalam kalam nahwu dia, ya. Kemudian wada' ni nak kan wadul arabi. Di sini wada' dia apa? Al-mufid bi wad'ihi fil qalbi. Apa dia? Tanwiran wa tarqiyatan wa syuhudan. Tu hebat bahasa sebenarnya. Yang memberedar dengan apa? Diletakkan, wada'kan. Kalau kalam luar tadi wada' arabi. Di kalam dalam wada' fil qalbi. Iaitu apa? Diwada'kan qalbi, tanwiran wa tarqiyatan wa syuhudan. Iaitu sebagai nur, tanwir, penerangan, mana nur yang terang, ataupun peningkatan tarqiyah. Sebab itu perbezaan antara wirid biasa dengan wirid tarikat. Amalan biasa amalan tarikat, kata Profesor Dr. Yusri Jabbar, ialah tarqi. Jadi naik. Itu beza dia itu. Kemudian wasyuhudan, dan ada makna syuhud, penyaksian, musyahadah qalbi. Itu mufid yang dimaksudkan mutabik antara lisan, ya, dengan kalam, dengan kalbi kita. Dia akan memancarkan nur, tarqiyah dan syuhud, musyahadah. Itu kalam yang ada mana memberi faedah hantaran dia sampai pada kalbi. Apa dia? Kalau kalam tadi mufidu bil wada', ya, wadil arabi. Yani wahwa az-zikr al-hakiki, ialah zikir yang sebenar-benar, bil lisani wal qalbi, zikir yang menjalani lisan dan qalbi, zikir yang paling besar bil lisan wal qalbi, lisanan wa qalban, lisan dengan hati. Yang kedua qalban faqat, hati saja, lisan senyap dalam jalan, ya. Yang ketiga lisan sahaja, qalbi kosong, ya. Yang keempat terus tak boleh pakai, lisan pun tak ada, qalbi pun tak ada, hanya terus. La tatrukiz zikr li adami hudurika ma'allah. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan kamu tinggalkan zikir walau kamu zikir itu masih lalai lagi. Terus dan teruskan, insyaallah. Ya, man walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Tapi sungguh jalan kami, insyaallah kami buka. Taala insyaallah Tuhan akan buka. Allah. Itu zikir yang hakiki bil lisan wal qalbi. Sebab zikir nak masuk dua jalan ni mesti ada apa? Tawajuh yang betul, dipanggil apa? Istighalul qalbi. Itu kata Sidi Ahmad Iblis. Istighal, tumpuan. Apa jadi zahir batin. Au bi qalbi war ruh. Au bir ruh wasir. Ada lagi atas. Ya, tadi bil lisan. Naik atas mutawassit bi qalbi war ruh. Kemudian ruh terus pada sir atas. Atau tempat tajalli apa semua itulah. Ada lagi atas, ya. Wa huwa, apa dimaksudkan di sini? Yang dikatakan zikir yang hakiki ialah dawamus syuhud. Itu paling tinggi. Kekal musyahadah dia dengan Allah Taala. Kekal. Ya, dia jangan batalkan syuhud dia dengan yang mana khatarat wal ghafalat. Ini puasa hakikatnya. Ini kalau jumpa berjejak ni, masya-Allah. Ya, meletup untung besar. Tiap-tiap saat hati dia hudur secara dawam. Itu dipanggil dawamul hudur, kekal syuhud, dawamul syuhud, kekal musyahadah dia dengan Tuhan. Ya, tiap nafas turun naik dia musyahadah Allah sentiasa. Awil mufid tu ajran jazilan wa ihsanan jamilan. Ataupun boleh katakan mufid itu adalah ganjaran faedah, dengan meraih ganjaran yang besar, ya, dan pemberian kebajikan ihsan jamil yang elok, yang indah daripada Ta'ala. Wa huwa zikrul lisani wal qalbi. Zikrul lisani wal qalbi itu merupakan ihsanan jamilan, ya, ihsan dari Ta'ala yang sangat elok. Dia telah dikurniakan lisan dan qalbi kita boleh menghadapnya. Iza kana bila syaihin au amran bima'rufin au nahyan an munkarin. Apabila kalam itu, ya, bila syaikhin, tanpa seorang syekh,
tak ada mursyid, atau bukan berupa perintah untuk kebajikan dipanggil amar, ataupun pelarangan dari kemungkaran. Wa ma siwa zalik, itu dipanggil lawun wa hadarun wa nahwun wa tad'iyul umr wal istighalu bima la ya'ni. Allah. Dahsyat kan? Jadi kalam itu dia kata kalau tidak menyertai, dia kata sini kalam itu tanpa seorang syekh yang mursyid atau bukan merupakan perintah daripada syekh dia tadi, maka tu semua dipanggil apa tu? Kalam-kalam itu lawun, hal-hal yang dipanggil omong kosong. Bohong dulu hebat-hebat, dan dia bercakap tu rantaian ada sanad dia. Dan merupakan lahwun wahadarun sebagai hiburan. Lahwun sia-sia, tad'i itu mensia-siakan umur, wal ishtighal bima la ya'ni, dan dia menumpukan benda yang tidak berarti. Maknanya kalau kalam tidak betul susunan dia, daripada ambilan-ambilan guru, sebab tu kena berguru. Kalam cedok dia tak jadi, dan dia kalau kena bersanad, ilmu pun kena bersanad pada guru kepada guru, bahawa dia ada keberkatan. Kalau tidak, takut dia larah. Kalam sendiri pun kalau kalam tentu ilmiah, dia tak ada guru, dia pergi semak dekat library seorang ni, maut karangan apa, pengarang maksud asal, dia lari ke kepala dia sendiri. Pengarang maksud lain, dia maksud lain. Itu yang banyak jadi. Itu banyak yang terjadi. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Diambil nas daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, maksud dia tadi, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kamu, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, mana buat baiklah, atau buat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian antara orang yang berkelahi. Jadi kita damaikan. Itu di antara mana kalam-kalam yang baik yang kita gunakan. Ini perbahasan kalam yang tadi. Daripada kalam nahu tadi dibahas panjang. Kemudian satu lagi kata utama, wa qala alaihi salatu wassalam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i, sengaja daripada keelokan Islam seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma barang la yakni, yang tidak memberi manfaat. Mana segala urusan dalam benda yang tidak manfaat, khusus pada anggota ketian 7. Melihat tak ada manfaat, tinggal. Bercakap tak ada manfaat, tinggal. Mendengar tak ada manfaat, tinggal. Berjalan tak ada manfaat, tinggal. Semua tinggal. Kita berbuat perkara anggota 7 tu bergerak, memandang, melihat, bercakap, bergerak semua, pastikan ada manfaat. Mana malaikat kanan yang tulis, bukan malaikat kiri tulis. Itu maksudnya. Ya, Rasulullah kemas dengan hadis ni jami', lapas singkat tapi luas makna dia. Ya, elok seorang Islam tu dia buat benda, dia tinggal benda tak ada pun faedah. Yang dibuat tu semua memberi faedah dunia, lebih lagi dari akhirat. Itu dia. Di sini kalau konteks kalam, kita akan bercakap melainkan benda yang membawa faedah yang besar, yang mendapat keridaan Allah. Bila dia membesarkan Tuhan, zikrullah, memuji Tuhan, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua kerja lisan, maka pahala dia amat besar di sisi Allah. Kemudian satu lagi, wafil hadis, rahimallahu abdan sakata fasalima au takallama faghaniya. Faghaniya. Baghanimah wa yarhamullahu al-qail. Kemudian satu lagi hadis Rasulullah SAW, wa fi hadis, ia telah merahmat Allah akan abdan, seorang hamba yang dia sakat, dia diam, maka bicara lalu ia selamat. Sebab dengan bercakap tu kalau tak betul dia boleh rosak, dan yang paling bahaya dalam asbabur riddah termasuk kalam, bercakap benda yang boleh merosak akidah, perbuatan, percakapan. Dia percakapan terjaga, dia cakap dijaga. Tujuan dia apa? Untuk mengikut sabda Rasulullah SAW. Maka au takallama, ataupun dia berbicara lalu ia meraih keuntungan, ghanimah, dia dapat harta ghanimah, maknanya keuntungan.
Dia bercakap tu qala Allah, qala Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cakap-cakap sia-sia, apatah lagi benda-benda yang maksiat. Itu perbahasan tajuk dalam bahasan kalam di segi nahu, kemudian dia alih kepada kalam di segi indah sufiyah. Kemudian semua kalau Allah alam.